Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk bab 4 kesihatan manusia. Okey. Untuk bab 4 ini kita akan melihat yang pertama ialah penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. So kita nak mengenal pasti jenis-jenis penyakit sama ada dia mempunyai kebolehan untuk menjangkiti ataupun tidak. Okey. Apa itu penyakit? Penyakit diistilahkan sebagai keadaan fizikal, mental ataupun sosial seseorang apabila berada dalam tidak normal sehingga boleh menyebabkan ketidakselesaan kepada perkara ini. Okey, ketidakselesaan kepada fizikal, kepada mental dan juga kepada sosial. Okey, kita akan tengok macam mana kita nak membezakan penyakit berjangkit dengan penyakit tidak berjangkit. Penyakit berjangkit disebabkan oleh jangkitan patogen yang mana boleh berpindah daripada seseorang individu kepada individu lain. Okey, contoh-contoh penyakit berjangkit adalah batuk, sersema, konjaktivisme, cacar air, demam kolera dan demam denggi. Manakala penyakit tidak berjangkit adalah berpunca daripada gaya hidup ataupun faktor genetik tidak dapat dipindahkan daripada individu yang sakit kepada individu lain. Contohnya adalah serangan jantung, kegagalan buah pinggang, strok, asma, kanser dan diabetes. Okey, kita nak tengok bagaimana penyakit berjangkit dapat disebarkan. Okey, dia disebarkan oleh patogen. Patogen adalah istilah kepada organisma yang boleh menyebarkan penyakit. Okey, patogen boleh terdiri daripada mikroorganisma seperti bakteria, kulat, virus, protozoa dan cacing. Dan patogen dapat dipindahkan melalui seorang pesakit ke individu lain melalui vektor ataupun medium. Medium kita ada medium air, medium udara dan medium sentuhan. Okey, kita akan tengok penyakit bawaan air iaitu kolera. Okey, penyakit bawaan air ni sebenarnya disebabkan oleh penggunaan air yang tercemar. Kalau kita guna air yang kotor, yang tercemar, maka dalamnya ada banyak bakteria yang boleh membawa penyakit. Okey, punca pencemaran air banyak. Salah satunya adalah bahan kimia berbahaya, perindustrian dan pertanian. Najis manusia juga boleh menyebabkan pencemaran. So, contoh-contoh penyakit bawaan air adalah dysentery ameba, kolera, demam kepialu dan juga polio. Okey, bagaimana kita nak mencegah penyakit bawaan air ini? Okey, kita boleh buat dengan menguruskan sampah sarap dengan baik. Okey. Memasak air dan makanan dengan sempurna, membaiki tandas supaya tandas kita mempunyai aliran yang baik dan mengamalkan amalan membasuh tangan untuk sebelum semua aktiviti makan. Okey, yang seterusnya adalah bawaan udara. Bawaan udara kita bahagikan kepada titisan, jangkitan titisan dan juga jangkitan habuk. Okey, titisan ni adalah titisan wap air datang dari hidung ataupun mulut apabila pesakit itu bersin ataupun batuk. So bila kita bersin, kita membebaskan wap air ataupun kita bebaskan titisan air yang mempunyai patogen dan tersebar melalui dara. Manakala jangkitan habuk adalah bakteria yang terdapat dalam air lidah pesakit yang telah kering. Bila kering dia membentuk spora dan tersebar ke udara. Sebab itulah bila kita nak bersin ataupun kita nak buang hingus, kita kena buang di tempat yang air mengalir.
supaya bila air mengalir tu terus dibawa oleh air. Sekiranya kamu bersin dan jatuh ke atas semen, apabila kering, bakteria tu boleh membentuk spora dan tersebar melalui udara dan boleh tersebar ke orang lain. Okey, contoh penyakit berjangkit dan melalui udara ialah sesama, influenza A, cacar air, tuberkulosis ataupun dan SARS. Penyakit berjangkit melalui sentuhan. Okey, penyakit berjangkit melalui sentuhan ini terjadi apabila pemindahan patogen semasa menyentuh pesakit berkongsi peralatan seperti pakaian. Okey, contoh penyakit berjangkit melalui sentuhan ialah kurap, kudis buta, panau ataupun dan juga campak. Penyakit gonoria dan sifilis juga adalah penyakit sentuhan yang tersebar melalui hubungan seks. Okey, virus HIV juga adalah melalui sentuhan di mana berlakunya tentang pemindahan darah, berkongsi jarum dan juga hubungan seks. Okey, seterusnya berjangkit melalui vektor. Vektor adalah organisma yang boleh membawa penyakit seperti lipas, tikus, lalat, nyamuk. Okey. Patogennya ialah bakteria untuk lipas, bakteria Vibrio cholera untuk lalat, bakteria Salmonella typhoon untuk lalat. Kalau nyamuk Aedes pula boleh membawa virus Zika dan juga virus demam denggi. Okey, nyamuk Anopheles betina pula boleh menyebabkan penyakit malaria, manakala tikus menyebabkan penyakit kencing tikus akibat bakteria Leptospira sp. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Terdapat 3 peringkat iaitu peringkat primer, peringkat sekunder dan peringkat tertier. Okey, pada peringkat primer, individu hendaklah meningkatkan tahap kesihatan, mendapatkan imunisasi, membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala dan mengamalkan gaya hidup yang sihat seperti pemakanan dan senaman. Bila peringkat sekunder, kita hendaklah menghalang jangkitan penyakit secara aktif dan pasif dengan memberi rawatan dan juga mengkuarantin pesakit. Untuk peringkat tertier, kita mengawal pembiakan vektor dengan memusnahkan tempat pelindungan vektor. Membunuh vektor melalui semburan dan juga mengenakan tindakan undang-undang terhadap penjual makanan yang mana menjual makanan yang kotor. Okey, itu saja untuk tajuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.